mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Dan bertuah Golden Chance kembali lagi dengan wang tunai hampir $78,000 untuk dimenangi 56 pemenang. Pemenang perdana akan memenangi $22,222. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Berkesannya daripada segi kaki saya, usus saya, ya saya naik motor, dulu tak boleh naik sebab kaki sakit. Sekarang dah alhamdulillah dah boleh naik dah, dah jadi rider, dah jadi awi dah sama Era. Yang belum cuba pada saya, awak cubalah. Jangan cuba satu, bila habis continue sampai macam saya lah. Saya tak stop. Habis saya continue sampai sekarang. Alhamdulillah. This week on Kin. Better come over to the work site. There's some problem. Wait! Stop there! So what happened? There was a fight. The subcontractors were not happy with Hawk. The fight started. Is Uncle Hawk going to be okay? I love you, Hawk. I can't live without you. Kin, weeknights on 5. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric StarMax Air Conditioner. Apa arti kebahagiaan? Mencapai impian, berani menuju masa depan. Koleksi tangga kebahagiaan Veraci. Eksklusif di Kedai Emas Ming Seng. Bertemu kembali. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah menghubungi Perdana Menteri Lee Hsien Loong untuk mengucapkan tahniah atas kemenangan Encik Lee dan Parti Tindakan Rakyat dalam pilihan raya umum Jumaat lalu. Kementerian Luar menyatakan Encik Lee dan Tan Sri Muhyiddin mengadakan perbincangan yang baik mengenai hubungan dua hala yang kukuh dan positif. Mereka mengalu-alukan kemajuan dalam pelbagai inisiatif dua hala seperti projek penghubung rentas sempadan dan pergerakan rakyat ke negara satu sama lain. Kedua-dua pemimpin juga bersetuju untuk bekerjasama bagi menangani cabaran-cabaran yang ditimbulkan oleh COVID-19. Keputusan pilihan raya umum Singapura dianggap pakar-pakar politik sebagai cukup bersejarah dan menunjukkan perubahan paradigma dalam lanskap politik Singapura. Ini khususnya berkaitan dengan corak pengundian golongan muda kali ini yang kemungkinan berlaku juga pada pilihan raya mendatang. Wartawan Rosli Razak melaporkan. Ini satu pilihan raya yang bersejarah dalam banyak sudut. Selain tumbangnya sebuah lagi GRC kepada parti pembangkang, undi popular yang dimiliki PAP adalah yang paling rendah dalam sejarah negara ini. Dan ini suatu pilihan raya di mana pengundi muda menunjukkan mereka tidak takut untuk mengundi pembangkang menurut pakar-pakar politik yang kami temui. Ini harus dilihat oleh pemerintah Singapura, pemerintah PAP sebagai satu challenge yang agak serius. Ini bukan seperti mungkin 2011 di mana ini pilihan raya itu menukar landscape politik ataupun lebih banyak orang mahu pembangkang. Saya rasa ada seperti paradigm shift dalam pilihan raya ini di mana segelintir daripada golongan muda melihat pembangkang atau parti-parti seperti PSP dan WP sebagai parti yang boleh menjadi pemerintah. Dan ini saya rasa salah satu shift yang kita tidak lihat di mungkin pilihan raya yang lepas. Pilihan raya ini tu kita harus hikmahnya apa? Hikmahnya adalah penduduk kita tu tak menggunakan old thinking lagi. Ini anak muda, ada pendidikan yang hebat di social media dan berani bermain dengan undi mereka. Berani.
Tapi siapa tahu satu hari dengan keberanian ini akan ada free election juga. Pakar-pakar itu akur bahawa satu sumbangan penting timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat ialah berjaya menyelamatkan GRC East Coast dengan berpindah dan bertarung di situ. Dan tidak adil untuk melihat ini prestasi DPM yang menurun kerana beliau memang terbukti sebagai seorang AP yang baik dan popular di Tampines serta pemimpin yang bijak, kata mereka. Saya rasa secara policy ataupun approach strategi politik campaign dalam di PAP itu sendiri, saya rasa seperti tidak ada satu strategi yang baik, tidak ada satu naratif yang kita lihat dikendalikan yang dan dari analisa saya sendiri, saya lihat saya agak mungkin confused siapa sebenarnya yang mungkin di bahagian di parti PAP itu yang frontman ataupun orang yang mengetengahkan kempen PAP sendiri. Jadi ada pada mulanya kita lihat DPM Heng Swee Keat begitu aktif dan sebagainya. Lepas tu kita lihat PM Lee, lepas tu kita lihat DPM SM Taman Sanggaratnam. Dr. Bilvia juga percaya bahawa PAP punya masalah perhubungan dengan para pengundi muda dan ini ditambah dengan isu laporan polis Raisa Khan yang dianggap golongan muda sebagai buli politik. Satu lagi faktor penting, kata Dr. Bilvia, adalah kebangkitan pembangkang. Kekuatan pembangkang bangkit. Mereka tidak fokus daripada terlalu banyak kerusi, tapi cara mereka tu bermain politik adalah concentrated power. Kalau katakan Parti Pekerja hanya berapa kerusi saja, 21. Kalau kita melihat PSP 24. Tapi kadang-kadang kita lupa sesuatu hal yang baru terjadi kali ini. Tak pernah terjadi. Hal itu apa? Pertama kali PAP itu dibantai dari timur dan barat. Ini tak pernah diuji dalam lebih 50 tahun. Di Malaysia, hari pertama sesi parlimennya yang disambung hari ini terpaksa dihentikan secara mendadak selepas Speaker Dewan yang baru tidak dapat mengawal kekecohan yang berlaku menyusuli pemilihannya petang tadi. Datuk Azhar Azizan Harun menggantikan Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof. Speaker baru itu yang berusia 58 tahun adalah bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Beliau dicalonkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tiada pengundian dilakukan kerana beliau calon tunggal. PM Muhyiddin sebelum itu mengemukakan usul hanya 2 undi, 111 AP menyokongnya dan 109 menentang. Tan Sri Muhammad Arif dilantik oleh kerajaan yang lalu pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Kekecohan berlaku apabila PM Muhyiddin membentangkan usul tersebut. Para AP pembangkang menentangnya dengan keras. Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri pada Mac lalu selepas menjalin perikatan dengan Parti UMNO yang kalah dalam pilihan raya umum 2018. Di Amerika Syarikat, 21 orang cedera akibat satu letupan dan kebakaran di atas sebuah kapal tentera di San Diego. Kejadian yang berlaku sebelum 9 pagi semalam ini di atas kapal USS Bonhomme Richard menyebabkan 17 anak kapal dan 4 orang awam dimasukkan ke hospital. Bagaimana kebakaran berjaya dikawal menjelang petang semalam? Punca naas ini masih disiasat tetapi pihak tentera mengandaikan letupan mungkin tercetus di ruang kargo kapal. Dan letupan mungkin tercetus akibat perubahan kepada tekanan udara. Kapal dengan 1,000 anak kapal ini berada di pelabuhan bagi kerja-kerja penyelenggaraan rutin. Gerakan mencari dan menyelamatkan mangsa-mangsa banjir besar di China diteruskan. Lebih 140 orang dilaporkan mati atau hilang, manakala sekurang-kurangnya 38 juta orang terjejas dalam bencana alam itu. Semalam, pihak berkuasa telah menaikkan amaran banjir ke paras kedua tertinggi. Kebanyakan kerosakan dilaporkan di selatan dan tengah China di mana Sungai Yangtze, sungai terpanjang Asia yang mengalir. Puluhan ribu rumah dan kawasan ladang turut musnah. China mengalami jumlah hujan yang kedua tertinggi dalam masa lebih 50 tahun. Jumlah kerugian akibat banjir pula melepasi $12 bilion Amerika.
Pulau Kyushu di selatan Jepun juga dilanda banjir besar dengan kawasan Kumamoto paling teruk terjejas. Sejauh ini 70 orang disahkan maut akibat banjir itu yang turut menimpakan kerosakan besar harta benda. Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe yang melawat kawasan Kumamoto berjanji